Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu lagi kekecohan yang berlaku di Dewan Parlimen. Apabila sekali lagi berlaku jerit-menjerit, tikam lidah dakwaan bahawa DAP kafir, sehingga menyebabkan salah seorang pemimpin daripada DAP sendiri, iaitu Sarezan, telah pun mengheret wakil PAS ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Sarezan Johan, Pakatan Harapan Bangi, yang terguris dengan pelabelan kafir oleh pembangkang terhadap parti itu, mahu merujuk ahli Parlimen Pengkelan Cepa Ahmad Marzuki Syari ke jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen. Sarezan seorang daripada 3 ahli Parlimen Islam DAP. Beliau berkata dia telah mengemukakan usul berhubung perkara itu semalam dan bangun untuk mendapatkan jawapan daripada timbalan speaker Ramli Muhammad Nur yang mempengerusikan sesi itu. Pada saya, ini menghina Dewan. Maka saya percaya kita sebagai ahli parlimen harus meletakkan noktah kepada ungkapan macam ini apabila ditujukan antaranya kepada saya sebagai ahli parlimen beragama Islam, kata beliau lagi. Marzuki kemudian bangun untuk mencela dan berkata, maksud kafir hanyalah terhadap individu tertentu di dalam parti berkenan. Jangan cuba kelirukan Dewan, katanya. Ahmad Marzuk membuat kenyataan itu pada Selasa lalu, semasa perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2024. Bagaimanapun, dia mempertahankan kenyataannya dan berkata, ia disalah tafsir kerana hanya mengambil contoh kenyataan Mufti Fahang Abdul Rahman Osman yang melabelkan parti itu sebagai kafir harbi. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen daripada netizen dalam ruangan komen untuk isu kali ini ialah, menurut Orile, beliau menulis, kafir bermaksud not believer. What the problem? You are exactly non-believer of Islam, kata beliau dengan bertanya kepada ahli parlimen tersebut. Seorang lagi menulis dalam bahasa Inggeris, kebanyakan komen ini dalam bahasa Inggeris. Beliau berharap supaya perkara-perkara ini janganlah dibesar-besarkan kerana, kata beliau, ini tidak membenar untuk negara. Perbuatan dan dakwaan seperti kafir dan sebagainya di Dewan Rakyat tidak akan membawa apa-apa keuntungan kepada negara ini. Bahkan ia hanya akan membawa pemecah belahan dan tidak akan membawa kepada pembinaan kesatuan di dalam negara, perpaduan dalam negara ini. Kata beliau, yaitu SV, I'm not sure why PAS needs use this kafir terminology. Kata beliau. Seorang lagi menulis, banyaklah yang dia tulis dalam bahasa Inggris. Dan ya, saya harap-harap perkara seperti ini tidak berulang lagi. Kerana seperti yang dinyatakan oleh netizen dan ramai lagi ahli politik yang lain, mereka kata perbuatan mengkafirkan atau perkataan-perkataan seperti itu tidaklah sesuai digunakan dan perlulah dinoktahkan penggunaannya di dalam Dewan Parlimen. Kerana perkara itu tidak membawa keuntungan kepada Malaysia, tetapi membawa kepada pemecah belahan rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada sabudin.com. Gairah benar nampaknya. Tuan Ibrahim nak jadi kerajaan semula. Bila agak-agaknya Tuan Ibrahim nak jadi kerajaan ini semula. Kita tidak mau mengharapkan berlaku lagi edisi tebuk atap. Kerana kita semua tahu tindakan tebuk atap, tebuk dinding dan sebagainya, ini tidak membawa apa-apa keuntungan kepada rakyat Malaysia. Bahkan ianya menyebabkan ketidakstabilan yang telah pada waktu itu berlanjutan lebih daripada seminggu. Bukankah ini akan mengganggu kestabilan ekonomi, sosial dan politik Malaysia?
Dan tentunya ini bukan menguntungkan tetapi lebih kepada merugikan kita semua. Jadi, kita mengharap janganlah perkara itu berulang lagi. 2 hari lalu, Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man, ada menyebut perwakilan ke Muktamar PAS tahun ini tidak dihalang daripada membahaskan sebarang isu, termasuk tawaran menyertai kerajaan perpaduan. Katanya, PAS mengamalkan sikap terbuka dan tidak berhasrat melakukan sebarang sekatan. Tetapi nampaknya sebelum masa untuk perwakilan berucap tiba, Tuan Ibrahim sendiri yang lebih dahulu tergahira bercakap mengenai perkara itu. Adakah ini menunjukkan beliau mahu isu perlunya PAS berada dalam kerajaan dijadikan topik utama dalam Muktamar PAS kali ini? Berucap di Muktamar Pemuda PAS ke-64 di IDCC Shah Alam malam tadi, Tuan Ibrahim menyifatkan PAS kini telah mencapai kemenangan, walaupun tidak menerajui kerajaan. Waktu kita ada 18 kerusi parlimen, kita jadi kerajaan, kata beliau. Waktu kita berada di kerusi yang besar, parlimen PRU 15, kita jadi pembangkang. Kata Tuan Ibrahim, ini antara tanda-tanda hampirnya kiamat. Pada waktu kita banyak kerusi, kita duduk dalam kerajaan. Waktu katanya lagi. Begitupun bekas Menteri Alam Sekitar dan Air itu menyuarakan keyakinan bahawa PAS akan kembali menjadi sebahagian parti yang akan memerintah Putrajaya dalam tempo tidak berapa lama lagi. Menurut beliau, pemimpin luar negara yang menemuinya juga turut menyuarakan keyakinan bahawa masa depan negara terletak di tangan PAS dan Perikatan Nasional. Namun saudara-saudara sekalian, perkara ini memang agak mencurigakan kita juga. Siapa pemimpin luar negara itu dan dari negara mana? Tak disebut pun siapa orangnya. Jadi, kalau mengikut fakta, ini fakta yang mencurigakan. Kata beliau lagi, kita punyai peluang menerajui kerajaan persekutuan dalam tempo tidak berapa lama lagi. Dalam hal ini, bagaimana PAS mahu berada kembali dalam kerajaan? Itu persoalan yang besar yang harus kita jawab bersama-sama. Dalam hal ini, bagaimana agak-agaknya PAS mahu kembali berada dalam kerajaan? Sedangkan pilihan raya jauh lagi, 4 tahun lagi. Bagaimana agak-agaknya PAS boleh bersama dalam kerajaan? Hanya ada 2 cara. Cara pertama, mereka bersama dalam kerajaan perpaduan melalui permohonan. Dan kalau dia diterima, maksudnya mereka berjaya menjadi kerajaan. Cara yang kedua, yang kita tak suka berlaku, iaitu tebuk atap. Adakah dengan bersama PH, BN, GPS, GRS dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang adalah langkah yang akan diambil oleh PAS untuk menjadi kerajaan? Ataukah PAS ingin menebuk atap sekali lagi? Tetapi kenapa Tuan Ibrahim saja yang nampaknya cepat tercuit hati untuk bercakap mengenai keberadaan PAS dalam kerajaan ini? Manakala pimpinan PAS lain, terutama Hadi Awang sendiri, tidak pernah berkata apa-apa mengenainya. Adakah Tuan Ibrahim sudah tak sabar ingin jadi menteri semula? Dipetik daripada tulisan sabudin.com. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Soalan yang paling besar dalam ulasan kali ini ialah, dalam hal ini bagaimana PAS mungkin akan kembali dalam kerajaan? Adakah melalui kebersamaan dalam Pakatan Harapan BNG, PS, GRS dalam kerajaan perpaduan? Atau adakah melalui PAS ingin menebuk atap sekali lagi? Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.